Guna segala nikmat itu kena pada tempat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Sekiranya kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. Nikmat yang belum lagi aku kurnia pada kamu. Ya. Saya perasan saya mungkin dapat sikit pun. Mungkin lah asal-asal siapa dia. Dulu kita, saya lah bukan kita, saya peringkat awal dulu Fauzi nak kena hafal ya Quran. Kena hafal ulang. Tapi dah selama berdakwah ni, kita pun berdakwah jelas, tak ada nak pusing-pusing, tak ada nak ambil hati siapa. Tak mau sudah, aku pun tak rapat nak main. Jenis cengeng kan. Jadi mungkinlah saya rasa ni, gua rasa kerana ketegasan saya berdakwah, hari ni Allah tambah nikmat apa? Saya tak perlu menghafal ayat Quran. Saya hanya perlu melihat sahaja. Dengan izin Allah, cikgu lekat. Tengok 5-6 kali. Tak lagi lekat. Kalau lupa, dia bagi tahu tang mana lupa. Pasal tu agak-agak saya lah. Yang percaya kat aku ni. Tengok muka macam tak percaya. Dua beradik Hampa tak ada duduk enggang sikit lah. Nonton dua beradik yang duduk dekat-dekat. Kita nak hampa mengantuk kan. Ustaz ni bukan pandai mengajar kan. Baik, saya berpegang ayat ni kerana Allah kurnia pada saya sedikit kelebihan, kemampuan mengingati ayat Quran dan hadis. Kita amal, kita berdakwah, Allah bagi lagi sampai tahap macam itulah ceritanya. Nah, tuan-tuan nak percaya tak percaya terulang. Saya cuma abang. Kadang-kadang saya silap. Dia bagi tahu yang betul yang macam mana. Saya dapat dengar suara tu baca. Tu nak kata apa? Kita habaq kat seorang anak murid saya, hampir tanya Syekh Nuruddin saya. Kan? Dia duduk Mekah lama. 12 tahun kot belajar di Mekah. Tu bila jumpa dia macam mana? Syekh kata apa? Syekh kata bagus lain tu. Syukur. Sebab tu kita nak syukur, jangan kufur. Lagi banyak ilmu agama Allah tambah, lagi jelas kita nak sampaikan pada umat Islam tanpa takut. Ataupun dalam bahasa Inggeris, speak without fear or favor. Aku nak terjemah Melayu, tak apa nak pandai. Bila berkorang macam itulah. Cakap jangan ada perasaan takut dan jangan memihak ke mana-mana golongan. Haram kata haram, zalim kata zalim, kan? Mudah-mudahan itu syukur Allah tambah dan bentuk lain lah. Tak ada apa dah, tengok lah. Tak lagi aku bagi hanya. Yang nak bagi tu dia. Kalau dia bagi, kita salah guna, dia boleh tarik balik lah. Tu cerita tuan-tuan. Surah An-Nahli ayat 112, bagaimana kekufuran Arab Quraisy akhirnya Allah timpakan yakni kemarau panjang selama 7 tahun kerana mereka tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka mengenali beliau secara dekat. Baik, habislah cerita ni. Jadi cerita sihat dan lapang masa ni tak mau nak sembang sangatlah. Tetapi ada lagi nikmat-nikmat lain yang ulama sebut nikmat-nikmat besar. Yang pertama sekali tuan-tuan, sebagai penambahan lah. Pertama sekali ialah nikmat hidayah. Ini tak ada ting. Ini tak ada ting. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah ke anak dia. Namalah ustaz pula. Tak maaf lah, memang ada anak-anak ustaz pun serabut. Pak kemas kau main. Kita pun ustaz duk peringat apa hampa yang buat leceh. Malu aku. Kan? Aku pergi mana pun kedai. Pergi Pahang tahun ni. Dah makan ikan patin sedap juga. Siapa kata sedap? Bini aku tak lalu. Dia punya pulun apa sih? Elok pergi kat kaunter, tokek kata orang dah bayar kat ustaz. Aku ni glamour sungguh pula.
Saya kata kat bini saya, "Han tengoklah aku pergi taman nak pun tak lagi dipahamkan." Ada yang orang tegur. Lepas tu berbaris pula di supermarket. Orang duduk depan saya. Dia pergi kat kaunter, kira dengan orang belakang sekali. Loh, free lagi Fauzi. Kalau tiap-tiap hari ni tu untung aku. Tu dia pesan kat anak-anak hampa jangan buat tarik, hampa buat leceh malu aku. Nah. Tuan-tuan walaupun bukan ustaz, sama je. Nah. Hidayah bukan kerja kita. Cuma kita bagi pendidikan Islam, bagi nasihat, itu penting. Sebagaimana Nabi bersedih hati di atas kematian Abu Talib, selalu dah kita sebut sedih hati sebab Abu Talib ni ada jasa kepada Islam walaupun dia tidak beriman. Jasa dia di antaranya sewaktu dia hidup, tuan-tuan dan puan-puan, kafir Quraisy, Arab Quraisy tidak berani sentuh jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berani. Sebab dia ni di antara tokoh yang disegani. Faham tak? Tokoh yang disegani. Kalau kawasan ni merubah bulan mesti ada. Dia tak? Siapa dia? Sini, Tok Imam. Orang cukup segan lah kalau dengan dia. Ada tak? Kalau Sungai Petani, aku lah. Nak bantu lah. Kan? Tu cerita dia. Nah? Jadi Abu Talib sama. Bila dia meninggal dunia, Nabi bersedih hati, maka turun ayat Quran. Allah nak menghiburkan hati Nabi. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang kau kasih. Akan tetapi Allah boleh beri petunjuk hidayah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Nah, yang Allah mau, dan aku tahu, siapa yang boleh menerima hidayahku. Salah satu tuan-tuan dalam kitab, kalau tak salah saya tafsir Muyassar ataupun dalam tafsir Abdul Rahman Sa'di, hidayah ni makna dia ada catatan saya tulis. Saya tak pernah jumpa huraian macam tu. Jadi saya tulis. Kita faham hidayah ni petunjuk. Tak. Ingatlah. Hidayah ialah ilmu yang manfaat dan amal soleh. Itulah hidayah. Allah bagi ilmu yang bermanfaat pada kita dan kita dapat beramal dengan ilmu itu hidayah. Setengah kata hidayah ni petunjuk. Tapi bila kita boleh buat, makna Allah sertai dengan taufik. Jadi kita kena minta hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongan, supaya kita dapat melaksanakan petunjuk yang Allah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang kita dapat petunjuk, kita dengar pakai dua angguk kelebihan tu, kelebihan ni, tak boleh nak buat ni. Siapa kita katakan kemungkinan Allah belum bagi taufik, pertolongan. Jadi kalau macam huraian ni, hidayah ialah ilmu yang manfaat dan amal soleh. Kita dapat petunjuk dan kita boleh beramal. Saya yakin dan percaya itu adalah hidayah dan taufik, dua sekali. Ni yang kita nak minta. Jangan kata orang awam, ustaz pun belum tentu lagi boleh beramal, tuan-tuan. Belum tentu lagi. Ustaz Tan Semang memanglah ustaz kemas lah kan. Ustaz kalau tak memang menang lalu hampa kalah ustaz, hampa baru nak start kan. Tapi tentang nak amal tu belum tentu lagi. Saya pergi mana hari ni? Belah Sungai Lalang, bila maghrib. Seorang tu main kelang kabut, main nak salam, cium tangan pula. Awak nak abang satu kan. Saya tabik semua lah kat ustaz. Kenapa? Aku kan polis nak tabik lah. Dia kata dalam semua ustaz ni cukup awal. Saya respect semua. Kami aduk dekat ni pemain lambat macam sini lah. Aku sampai tadi 6.30. Betul tak? Akulah buka lampu, nasib baik aku tak azan. Dia kata saya respect ustaz.
Nah, pasal apa? Awal semua. Kita takut macam tu, kita sembang kemai. Wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Kita pun tak tepati masa. 2 bulan sudah saya pergi bulan 9. Saya pergi mana? Langkawi. Cikgu. Flight saya pukul 12.30. Saya ada di airport pukul 10 pagi. 2 jam setengah. Duduk sampai ke matu bengkok. Nah, yang ni bukan bas weh, yang baru buat lambat dia tinggal. Mak saya tahu weh tu, hang duduk diam tu, jomlah kita pergi. Panggil telefon apa nama apa lah ni, Grab kau, Grab. Nak kena belajar kan datang tu pun tuan-tuan. Kan? Jangan sampai kita ketinggalan, sampai tak ketahuan pala kok Grab ni apa benda, kan? Kena belajar kan benda-benda ni. Dia main ambil di rumah. Dia pun tanya, pukul berapa start nak? 12.30. Dia terkejut. Pasal apa? Pukul 9 main ambil. Boleh jadi contoh. Kan? Kita peringat manusia kepada pentingnya mengurus masa dengan baik, tapi kita pun tak clear. Banyak saya dengar rungutan. Terdia main lambat kuliah. Tak mau sebutlah nama mereka. Bukan saya takut mereka marah saya. Mereka tak marah sebab saya senior pada mereka. Kan? Otai dah orang kata. Kan? Ni kalau macam kuliah maghrib. Sampai 8.20. Kan? Atau sampai kat pukul 10. Habis orang Malaysia lapak nasi Melayu kan tak tahu, tak kedara tak boleh. Dia main lambat. Macam saya tadi sampai 6.30. Berhenti dah, tak parah, 2 jam setengah dah duduk tadi. Kuliah setengah jam cukup lah. Padahal hampa tu main lambat. Contoh. Tambah ada satu tempat tuan-tuan kuliah saya tak boleh baca kitab ni. Dia mesti kena tazkirah dulu. Kalau saya sambung kitab tu, orang yang beli kitab tu tinggal. Sedia. Pukul 8.30 baru main penuh. Jadi pukul 8 sampai 8.30 atau 7.45 sampai 8 suku tu tazkirah. Tu saya tanya ni, awak tiap-tiap malam macam ni? Tiap-tiap malam ustaz sampai kiamat kot macam ni. Alasan mau balik kerja dan sebagainya kan, tak apalah. Jadi cerita tuan-tuan, yang pertama di antara nikmat terbesar kurniaan Allah pada manusia ialah hidayah. Dengan petunjuk Allah ni manusia jadi baik tuan-tuan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Baik.